Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Okey, baiklah ya. Jadi pada minggu ini kita meneruskan sesi PDPR berdasarkan video yang cikgu akan hasilkan pula ya. Okey ya, pada minggu yang sebelum ni kita telah melihat kepada satu topik yang kita terakhir ialah berkaitan kesan putaran bumi kan, dan kita telah melihat tentang antara kesan-kesan putaran bumi yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu seperti menyebabkan kejadian siang dan malam, pembiasan angin, pasang surut air laut, dan perbezaan waktu tempatan. Jadi untuk pada minggu ini pula, objektif kita yang kita akan pelajari, yang kita akan capai ialah menunjukkan kesan peredaran bumi. Okey. Selepas mempelajari tajuk ini, kamu akan mampu dapat menghuraikan, kan, menjelaskan berkaitan kesan-kesan peredaran bumi. Okey, jadi kita pergi kepada slide yang telah ada ni. Okey, sebelum kita memulakan kelas, kita baca doa dulu pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Okey, sekejap ya, kerana slide ni lambat nak keluar dah. Okey, ya. Okey, maaf ya, kerana dalam slide ini dia ada video yang dimasukkan dalam slide ni, jadi dia menjadi slide ni jadi berat kan. Itulah. Laptop cikgu pun nak macam hang ya. Okey, jadi sebentar ya, sementara tunggu slide ini nak loading. Okey. Okey ya, jadi sambungan kepada tajuk kita bab 3, iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Okey. Okey, terus kepada subtopik kita hari ini ialah berkaitan kesan peredaran bumi. Okey, jadi sebelum tu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. Peredaran bumi maksudnya ialah bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Okey. Dan satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil tempoh masa selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Okey, kalau ada soalan yang bertanya tentang tempoh masa peredaran bumi, kamu mesti jawab 365 1/4 hari tu mesti ada ya. Okey. Kemudian peredaran bumi juga ialah kecondongan paksi bumi, dan peredaran bumi mengakibatkan perbezaan ketinggian matahari dan menyebabkan antara kesan-kesan yang berlaku disebabkan peredaran bumi ialah waktu siang dan malam tidak sama panjang, di setengah tempat di permukaan bumi. Kejadian 4 musim, iaitu musim bunga, panas, luruh dan sejuk. Di kawasan hawa sederhana saja kan. Di kawasan tertentu saja, bukannya di seluruh dunia lah. Kerana kita di Malaysia tidak mengalami 4 musim ni. Yang kita ada ialah musim panas,
Tak ada musim ya. Kita ni hanya ada cuaca yang panas dan hujan sepanjang tahun. Musim yang ada hanyalah musim buah. Musim buah durian ke, buah rambutan ke, musim harum manis ke, itu je dalam Malaysia ada ya, musim buah. Okey, tempoh kejadian musim di hemisfera utara berbeza di hemisfera selatan. Okey ni ya. Okey, kerana apa? Kerana musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk ni yang dinyatakan dalam peredaran bumi ini ialah merujuk kepada hemisfera utara. Okey, nanti kita tengok rajah dia. Okey, inilah dia rajahnya. Dan kalau kamu tengok rajah ni, ditunjukkan tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Okey, dan berlakunya kejadian 4 musim ni. Okey, daripada atas ni ialah equinox ya, untuk musim bunga dengan musim luruh dia ada istilah dia iaitu dipanggil equinox. Jadi kamu kena biasakan diri kamu untuk menyebut perkataan equinox untuk musim bunga dan musim luruh. Kemudian kalau untuk musim panas dan musim sejuk pula, sebutannya ialah solstice musim panas dan solstice musim sejuk. Itu kamu kena ingat. Okey, istilah equinox dan solstice. Okey ya, dalam peredaran ini dia ada tarikhnya. Okey. Iaitu berlaku pada 21 Mac, 21 Jun, 23 September dan 22 Disember. Okey ya, jadi dalam peperiksaan selalunya berkaitan kesan peredaran bumi kejadian 4 musim ni adalah soalan yang selalu ditanya. Okey, soalan yang selalu keluar. Malahan dalam PT3 sekalipun kan, macam tahun-tahun sebelum ni. Jadi kamu kena menguasai tajuk ini dengan sebaiknya. Okey. Tapi yang menjadi permasalahan bagi pelajar ni adalah untuk mengingati tarikh kejadian. Itu yang selalu menjadi masalah kan dalam belajar ni. Jadi di sini cikgu nak kongsikan satu formula bagaimana kamu nak mengingati tarikh kejadian setiap musim ni. Okey. Formula yang cikgu selalu berikan kepada pelajar untuk diguna pakai untuk mengingati tarikh-tarikh ni ialah 1132. Itulah formula dia. Okey. 1132. Okey. Okey, macam mana kita nak gunakan formula 1132 tu? Okey, bila kamu dah lukis gambaran matahari di tengah, kemudian bumi kamu lukiskan empat tempat bergerak peredaran bumi ni, 4 tempat. Kamu lukis atas satu, kiri satu, bawah satu, kanan satu macam ni. Okey, kemudian yang pertama untuk menggunakan formula tu kamu tulis dahulu 1132. Okey. Selepas itu ada setiap nombor yang kamu tulis tu, sebelum nombor tu semua kamu letakkan angka 2. Okey, kerana semua kejadian ni bermula pada tarikh 20 lebih. Okey. Tulis 2, 2, 2, 2. Okey, jadi kamu dah dapat tarikh dia dengan formula 1132 tadi tu. Okey, tulis 1132. Kemudian sebelum angka tadi tu semua tulis nombor 2, 2, 2, 2. Jadi kamu dah dapat tarikh dia. Kemudian untuk bulannya pula kamu kena ingatlah, bermula daripada atas ni, bermula dengan bumi pada tempat yang pertama ni, atas ni kamu kena letak Mac. Okey, bulan 3 Mac. Jadi kamu kena kira lah setiap 3 bulan. Okey, Mac, April, Mei, Jun. Okey, kemudian Jun setiap 3 bulan. Okey, Jun, Julai, Ogos, September. Okey, September, Oktober, November, Disember. Okey. Kemudian untuk kejadian musimnya pula kamu ingatlah, kalau Disember selalu kita tahu Disember ialah sambutan Christmas kan. Christmas itu yang disambut semasa salji turun, iaitu musim sejuk. Jadi kamu secara tak langsung
Yang bulan Disember ni kamu terus letaklah solstice musim sejuk. Kerana kamu ingat tarikh Disember tu iaitu berlakunya turun salji kan, musim sejuk di kutub utara ni. Okey, solstice musim sejuk ni. Lepas sejuk apa jadi? Lepas sejuk bunga pun keluar. Okey, lepas bunga keluar, bunga terkena panas, berlakulah pula musim luruh. Begitulah ulangannya bukan peredaran bumi mengikut arah lawan pusingan jam. Okey, dan kesemua musim-musim ini hanyalah merujuk kepada kutub utara. Contohnya, equinox musim bunga ni berlaku di kutub utara saja. Kan sebelah kutub utara ni, di sebelah garisan sartan ke atas ni. Okay. Berlakunya equinox musim bunga. Manakala di selatan pula, ketika tarikh 21 Mac ni berlakunya equinox musim luruh. Faham Jangan kamu pening pula. Kadang-kadang soalan tu ditanya, pada 21 Mac, apakah kejadian yang berlaku di kutub selatan? Jadi kamu dah tahu, bukan 21 Mac tu musim bunga. Musim bunga ni hanya merujuk kutub utara. Kutub selatan lawan kan, akan lawan jadi musim bunga. Macam tu lah di sini. Pada 21 Jun, kutub utara mengalami solstice musim panas. Tetapi kutub selatan pula mengalami solstice musim sejuk. Dia terbalik. Okay? Semua kejadian yang dinyatakan ni ialah merujuk kutub utara. Okay? Equinox musim luruh ialah di kutub utara. Manakala kutub selatan pada 3 September ni mengalami equinox musim bunga. Okay? Dia berlawanan. Macamlah juga di sini. Solstice musim sejuk ni ialah di kutub utara. Dan di kutub selatan mengalami solstice musim panas pada tarikh ni. Jadi kalau ketika Christmas itu, negara-negara yang berada di kutub utara, contohnya Amerika Syarikat, Kanada, kemudian di Eropah sana kan, Jerman, Perancis semua tu akan menyambut Christmas di dalam musim sejuk bersalji. Tapi macam mana pula Australia yang berada di bawah ni? Australia tidak akan menyambut Christmas dalam musim salji kan, tetapi mereka akan menyambut Christmas dalam solstice musim panas. Itu kamu dah tahu. Okay? Jadi itulah formula yang cikgu dah kongsikan. Jadi cikgu harap kamu simpanlah dalam kepala otak kamu itu berkaitan formula yang telah cikgu kongsikan. Okey, jadi sekarang ni kita nak lihat satu-satu berkaitan kejadian equinox dan solstice ini. Okey, kita pergi kepada pertama. Equinox musim bunga yang berlaku pada 21 Mac tadi ini ialah berlaku ketika matahari tegak di garisan khatulistiwa. Okey, matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Hemisfera utara dan hemisfera selatan mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang. Okey, kalau kamu lihat pada 21 Mac, matahari di garisan khatulistiwa. Okey, jadi sekarang bulan apa kita ni? Okey, sekarang kita bulan April. Jadi pada musim ni matahari masih berada dengan berhampiran garisan khatulistiwa. Sebab itulah kita sekarang ni di Malaysia. Dan Malaysia ni ialah negara yang berhampiran dengan garisan khatulistiwa. Sebab tu kita mengalami musim panas yang nyata sekarang ni kan. Kita rasa panas yang kuat. Kenapa? Kerana matahari sekarang berada berhampiran garisan khatulistiwa kan. Dia baru nak bergerak ke garisan yang seterusnya, iaitu ke garisan jadi. Dia dah baru nak bergerak turun. Jadi kita tengok nanti kita tengok macam mana. Okey, pada satu malam lah hemisfera utara dan hemisfera selatan mengalami waktu siang dan malam yang sama panjang. Okey, kita tengok satu video yang akan tunjuk musim bunga di hemisfera utara, musim luruh di hemisfera selatan macam cikgu beritahu tadi. Okey, ini satu video kita tengok. Okey, ini dikatakan tentang kejadian equinox musim bunga 21 Mac. Macam mana kejadian ini berlaku? Matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Kau nampak di sini kan, garisan khatulistiwa, matahari betul-betul di atas garisan ni. Jadi, ketika ini kutub utara mengalami musim bunga pada tarikh 21 Mac. Okey, dan matahari menyebabkan berlakunya siang dan malam yang sama panjang bagi seluruh tempat di dunia. Okey, sudut cahaya matahari, kamu nampak kan tu? Sudut cahaya matahari dia sama separuh bumi kerana matahari betul-betul di garisan khatulistiwa. Okey. Okey, kemudian waktu siang kamu nampak ni, waktu siang di kutub utara pun sama kan, 12 jam. Semua tempat di dunia mengalami waktu siang 12 jam dan waktu malam pun sama. Okey.
waktu siang dan malam sama panjang di seluruh dunia ketika ekuinok musim bunga. Okey. Jadi apa lagi yang ada ditunjukkan di video ni, kita tengok sekejap. Okey, macam itulah kan gambaran peredaran bumi di matahari untuk kejadian ekuinok musim bunga. Seterusnya kita pergi pula kepada kejadian seterusnya, iaitu solstice musim panas pada 21 Jun kan. Tadi 21 Mac, April, Mei, Jun. Okay, setiap 3 bulan matahari akan berada tegak di garisan sartan. Okey, maaf ni tadi cikgu tu silap kata, cikgu pergi cakap matahari di garisan jadi tadi cikgu cakap ni salah. Okey, maaf. Matahari pada 21 Jun ni bergerak ke garisan sartan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Waktu siang lebih panjang di hemisfera utara dan waktu malam lebih panjang di hemisfera selatan. Nampak? Dia jadi tak sama panjang dah waktu siang dan malam tu. Ketika solstice musim panas ni, nanti kita tengok video dia. Okey, kutub utara mengalami 24 jam siang selama 3 bulan ni. Kutub utara tu 24 jam siang. Tengok jam di tangan pukul 12 tengah malam. Tapi matahari masih lagi duduk atas kepala. Itulah kejadian yang berlaku di kutub utara. Manakala di kutub selatan pula mengalami malam 24 jam selama 3 bulan. Okey? Dikatakan macam itulah. Ketika itu jam 12 tengah hari. Tetapi matahari tak nampak di kutub selatan. Okey, berbeza. Okey, musim panas berlaku di hemisfera utara. Manakala hemisfera selatan mengalami musim sejuk. Okey, terbalik. Jadi kita tengok video macam manakah kejadian itu berlaku. Okey, ini dia. Solstice musim panas 21 Jun. Okey, kejadian ni berlaku apabila matahari tegak di garisan sartan. Nampak ni? Garisan sartan di sini, matahari tegak di sini. Okey, kamu nampak pada video ni, kutub utara. Kamu nampak ni, kutub utara. Ni paksi dia, kutub utara. Dia berputar macam mana pun, kutub utara tetap berada di kawasan zon cerah, zon siang. Nampak? Dia pusing macam mana pun. Kutub utara tetap berada di zon siang. Manakala kutub selatan pusing macam mana pun tetap ada di zon gelap. Sebab itulah berlakunya kejadian siang 24 jam di kutub utara. Dia pusing macam mana pun, kutub utara takkan masuk ke zon gelap. Masih berada di zon siang. Berlakulah kejadian 24 jam waktu siang di sini. Okey? Manakala waktu siang di kutub selatan pula tidak ada. Tak berlaku waktu siang. Dia pusing macam mana pun, kutub selatan tetap berada di zon gelap. Pusinglah 24 jam siang itu duduk di zon gelap juga. Jadi dia malam 24 jam. Berbanding dengan sini 24 jam siang. Pusing macam mana pun, matahari duduk atas kepala. Kan? Manakala di tempat-tempat lain, di bawah sikit dari garisan selatan ni, dia berlaku lain kan. 13 jam 27 minit berlaku siang. Tetapi di kita di Khatulistiwa ni 90 darjah kan, Khatulistiwa tak ada masalah. Di Khatulistiwa ni 12 jam sama saja siang dan malam. Kita rasa sama je. Cuma yang kita rasa apa? Yang kita rasa beza, matahari tu nak terbit awal ataupun nak terbit lewat. Pada musim ni kita nampak lah kan, matahari waktu subuh tu macam mana. Waktu subuh tu lalu kita pergi sekolah pukul 7. Macam sekarang ni kalau pukul 7 dah cerah kan, sebab matahari tegak di garisan Khatulistiwa. Kalau ketika musim ni kita rasa lah pergi sekolah pukul 7 lepas tu duk nampak gelap lagi berbanding sekarang ni. Kalau pukul 7 dah cerah dah. Kalau musim berlaku ketika solstice musim panas ni, kita pergi sekolah pun duk rasa gelap lagi lah. Itulah antara faktor yang mempengaruhi dia kan. Kita belajar ni kita tahu kenapa jadi macam tu. Okey. Itulah kejadian siang 24 jam di kutub utara dan siang 24 dan malam 24 jam di kutub selatan. Okey, kamu nampak macam mana kejadian tu berlaku. Okey. Okey, kutub utara mengalami siang 24 jam. Di kutub selatan malam 24 jam. Okey, itu adalah solstice musim panas 21 Jun. Okey, sekarang kita pergi pula ke selepas solstice musim panas, berlakulah lepas musim panas, bunga-bunga pun luruh. Jadilah ekuinok musim luruh 23 September
matahari tu kembali semula ke garisan khatulistiwa kan. Tadi ni semasa di musim bunga, matahari dah di garisan khatulistiwa. Kemudian ketika mai musim panas, matahari naik ke garisan selatan. Sekarang dia turun balik ke garisan khatulistiwa. Okey. Apa yang berlaku bila matahari di garisan khatulistiwa? Hemisfera utara dan selatan mengalami siang dan malam yang sama panjang. Sama macam ketika musim bunga tadi. Okay? Musim luruh di hemisfera utara, musim bunga di hemisfera selatan pada tarikh 23 September ni. Okay, kita tengok video macam mana berlaku kejadian ni. Dia sama je lah konsep macam ketika equinox musim bunga ya. Okey, ketika equinox musim luruh 23 September ini, matahari berada tegak di garisan khatulistiwa. Kamu nampak ni kan? Siang dan malam di antara kutub utara dengan kutub selatan sama panjang. 12 jam bagi semua kawasan di seluruh dunia. Okey, kerana bumi berputar macam mana pun, zon siang dengan zon malam sama menerima cahaya dan sama tengah. Tak macam tadi kan, macam ketika solstice musim panas tadi, bila bumi tu tercondong paksi utara ni ke arah zon matahari, dia jadi siang jam, jadi beza. Okay, nampak? 12 jam di semua kawasan di dunia mengalami 12 jam. Okey. Itu saja ya berkaitan dengan equinox untuk musim luruh. Sekarang kita pergi selepas musim luruh, apa terjadi? Selepas musim luruh, kembali semula ke solstice musim sejuk. Okey, kita tengok macam mana pula berkaitan solstice musim sejuk. Okey, solstice musim sejuk berlaku pada 22 Disember ketika sambutan Christmas. Okey, matahari tegak di garisan jadi kan. Tadi matahari di garisan khatulistiwa, dia turun balik ke garisan jadi. Ketika di garisan jadi ni, waktu siang lebih panjang di hemisfera selatan dan waktu malam lebih panjang di hemisfera utara. Okey? Terbalik kepada semasa solstice musim panas tadi kan, masa matahari di garisan selatan tadi ni. Okey, waktu siang panjang di utara. Sekarang ni waktu siang panjang pula di selatan. Waktu malam pula panjang di utara kan, terbalik. Tadi ni semasa solstice musim panas, kutub utara mengalami siang 24 jam. Sekarang terbalik pula. Kutub utara mengalami 24 jam malam pula. Kutub selatan pula mengalami 24 jam siang. Okey? Musim sejuk ialah di hemisfera utara. Musim panas ialah di hemisfera selatan. Jadi kamu tengok video ni. Inilah kejadian solstice musim sejuk ketika 22 Disember. Okey? Ketika berlakunya solstice musim sejuk 22 Disember, matahari akan tegak di garisan jadi. Kamu nampak di sini. Jadi ketika matahari tegak di garisan jadi, kutub utara akan berada di zon gelap. Kamu nampak ni? Kutub utara berada di zon gelap pula. Sebab kutub utara berada di zon gelap ni lah menyebabkan dia menerima cahaya matahari yang kurang. Jadi dia akan mengalami lah musim sejuk. Kan, matahari kurang, matahari jauh, matahari di garisan jadi jauh daripada kutub utara. Jadi kutub utara mengalami solstice musim sejuk. Di kutub utara ni pusinglah macam mana pun tetap berada di zon gelap malam 24 jam. Manakala kutub selatan pusing macam mana pun mengalami solstice musim panas. Cahaya matahari sentiasa ada di atas kepala 24 jam. Itulah perbezaan kejadiannya kan. Berbanding kalau negara tu berada di garisan ni, dia akan masuk juga kan ke zon cerah, zon gelap. Kalau di sini tak ada, dia sentiasa berada di zon siang. Di sini pula sentiasa berada di zon malam. Okey, nampak perbezaan ya? Waktu siang di kutub utara, 0 jam. Tak ada satu minit pun berlaku siang. Tak ada pun. Di sini dia ada sikit kan, 5 jam. Siang pendek aja 5 jam. 5 jam saja siang kan. Dan selebihnya malam. Oh, dia lena lah macam tu. Macam mana kita sonok lah hidup tempat ni. 5 jam saja kita berjaga. Selebihnya masa kita lena. Tapi mampukah kita nak lena sampai hampir berbelas-belas jam? Tak mampu je kan. Berbaliknya kita duduk di khatulistiwa ni sama saja 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Kita normal. Sepanjang tahun kita di Malaysia ni mengalami pancaran matahari yang sama saja, sebab tu kita tak ada musim lain dan kita hanya ada musim panas dan bukan musim panas, maaf ya. Yang kita ada hanyalah panas dan hujan sepanjang tahun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita bersyukur.
sepanjang tahun kita menerima panas dan hujan sepanjang tahun. Kita tengoklah kalau negara kita, kalau kita duduk di sini, kalau tiba-tiba kita mengalami malam 24 jam, tak jenuh kerja pun tak boleh kan, duduk aja di rumah. Macam kita duduk PKP ni dah, duduk tengah di rumah dengan sejuk, terketak-ketak badan. Alhamdulillah lah kita berada di zon khatulistiwa ni, kita sepanjang tahun kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti dengan mudah kan. Begitulah perbezaannya kalau kamu nampak. Kan? Pergerakannya nampak je tu. Kalau macam ni pula siang 24 jam, 24 haus siang, langsung tak ada malam. Okay? Kita di sini sama. Jadi kita yang duduk di sini, kita tak rasa sekali-sekala nak melancong, nak pergi merasa lah keadaan di sana kan. Yang orang di sana pula fikir nak lari main duduk tempat kita kan, sebab tak tahan bila musim sejuk tu selalu sejuk. Lalu kita tengok video kan di Facebook, di YouTube tu, bila musim sejuk tu habis pipe beku, semua beku kan, kereta tenggelam dalam salji, semua tergendala, penerbangan terkandas. Okay, menjadi halangan. Kita di Malaysia banyak tahun tak ada masalah kan. Aktiviti pertanian boleh dibuat sepanjang tahun kan, makanan banyak boleh makan sepanjang tahun. Pukul 2 pagi boleh batok di kedai nasi kandak lagi. Itu contoh je lah. Okay, kan? Itu dia lah penerangan daripada cikgu berkaitan solstice, musim sejuk pada tarikh 22 Disember. Okey ya, itulah kesan peredaran bumi yang pertama, iaitu berlakunya kejadian 4 musim. Yang kamu kena ingat tarikh-tarikhnya kejadiannya dan di manakah letaknya matahari ketika kejadian itu berlaku. Okey. Okey, dan yang kedua, okey, sebelum tu kita masuk ni dulu. Okey, sedikit ringkasan berkaitan kejadian 4 musim ni. Okey, musim bunga di hemisfera utara, Mac hingga Mei, hemisfera selatan akan berlawanan. Okay, pada tarikh-tarikhnya lah macam cikgu terang tadi ni. Tempoh 4 musim di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara dan selatan. Okay, kejadian 4 musim ni hanyalah berlaku di zon kawasan hawa sederhana. Kita ni ialah zon panas. Okay, khatulistiwa ialah zon panas. Okey, satu lagi kejadian kesan daripada peredaran bumi ialah menyebabkan berlakunya fenomena gerhana. Okey, yang pertama gerhana bulan. Gerhana bulan macam inilah kedudukan dia. Matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis lurus dan bulan akan terlindung di sebalik bayang bumi kan. Bumi akan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan, jadi berlakulah fenomena gerhana bulan. Okay, gerhana bulan berlaku ketika matahari, bumi dan bulan berada dalam kedudukan satu garis. Cahaya matahari tidak dapat terpancar ke bulan akibat terlindung oleh bumi. Bulan akan ditutupi oleh bayang-bayang bumi pada waktu ini. Okay? Itulah kejadian gerhana bulan. Okay, yang selalu kita nampak dia kan berlaku kan, ada ni. Tapi gerhana yang lalu kita terima, yang lalu kita tengok ni gerhana matahari lah. Pasal apa kita dah tengok gerhana matahari? Pasal berlaku waktu siang kan. Kejadian fenomena gerhana matahari ni ialah bila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis yang lurus. Okey? Kemudian pada ketika ini matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Gerhana matahari tidak meliputi seluruh muka bumi kerana bulan lebih kecil. Mungkin kamu nampak ni. Macam kalau kita ingat ketika PKP 1.0 tahun lepas, ketika bulan Mac macam tu kan, tahun lepas masa kita duduk PKP tu, berlakulah kejadian gerhana matahari kan. Ketika PKP tu kita boleh nampak ketika tu kita di Malaysia ni ada jadi macam nak kelam, sekejap dia cerah sikit kelam. Pasal apa? Pasal bumi, bulan berada di sini lah. Bulan melindungi cahaya matahari tu daripada sampai ke negara kita Malaysia ni. Masa tu kan bulan ni sekejap dia berada betul-betul garisan yang lurus. Kita rasa macam nak kelam tu, bulan tu dia laju sikit pusing. Kita rasa nak cerah pula, waktu bulan tu dia kembali dalam satu garis lurus. Kita rasa nak gelap pula, jadi sat cerah, sat gelap kan. Kita nampak lah. Kita nampak bulan ni macam satu bentuk cincin kan. Masa tu lah kita nampak gerhana matahari penuh berlaku kan. Tapi masa tahun lepas kita di Malaysia tak menerima gerhana matahari penuh. Kalau kita betul-betul menerima zon
gerhana matahari penuh, kita akan gelap macam waktu malam. Okey? Kita masa tu kita berada di zon penumbra lah. Malaysia pada gerhana tahun lepas tu kita berada di zon penumbra. Apakah maksud zon penumbra? Zon penumbra ialah gerhana separa terjadi di zon penumbra yang lebih besar. Kenapa? Cahaya matahari di sini dia sederhana aja kan. Kegelapannya sederhana aja. Kalau kita berada di zon umbra ni, zon ni memang kita akan mengalami kita akan mengalami malam gelap yang penuh macam waktu malam tu betul lah. Tapi malam ni gelap dia betul dia macam tak ada cahaya matahari kan, betul-betul gelap. Tapi hanya berlaku dalam beberapa minit saja. Lepas tu bila bulan dah terkeluar ke tepi, cahaya matahari akan terus sampai ke bumi, tak ada masalah dah kan. Itulah ketika berlaku kejadian gerhana matahari kan. Dan kalau kita sebagai orang Islam, bila berlaku gerhana matahari ni, ada kaedahnya macam mana kita menghadapinya kan. Kita kena solat sunat gerhana kan semuanya, dan kita kena banyak berdoa kepada Allah, kerana itu adalah ada di antara tanda-tanda kepada kita sebagai orang Islam. Okey, baiklah, itulah dia di antara kesan peredaran bumi mengelilingi matahari, iaitu ada 2 yang menyebabkan kejadian 4 musim, dan juga berlakulah kejadian gerhana bulan dan matahari, dan juga menyebabkan perbezaan ketinggian matahari mengikut garisan sartan, khatulistiwa dan jadi. Okey, jadi baiklah, itu sajalah penerangan daripada cikgu untuk kamu pada minggu ini, dan diharapkanlah jika tidak ada apa-apa kekangan, inilah PDPR kita sebelum kita akan insya-Allah akan kembali ke sekolah pada 5 April nanti. Okey, baiklah, jadi kita kembali kepada buku teks untuk sedikit tugasan untuk kamu pada minggu ini. Okey, ini yang cikgu dah terangkan tadi yang berkaitan dengan peredaran bumi dan kejadian-kejadiannya. Okey. Jadi kamu bolehlah gunakan ni kan, imbas saya ni lihat video tentang Equinox ni. Boleh scan barcode ni dan lihatlah kan. Okey, ini semua cikgu dah terang dia. Nota pun cikgu dah pesan untuk kamu lengkapkan pada minggu lepas tentang kejadian 4 musim dan gerhana ni. Kalau belum lengkap, lengkapkan segera nota kamu itu. Dan tugasan yang cikgu ingin berikan kepada kamu pada minggu ini, adakah tugasannya? Kita tengok. Kamu rujuklah di muka surat 46 dan 47. Cabaran minda 46 dan 47 ni kamu jawabkan di dalam buku teks kamu. Dan sebarang penyoalan boleh tanya cikgu di dalam grup WhatsApp kita. Jadi itu sajalah penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk ini. Tapi tajuk ni penting ya. Jadi cikgu rasa lebih mudah untuk cikgu gunakan video ini, sebab kamu boleh nampak tentang proses-proses peredaran bumi itu dan kejadian gerhana. Jadi itu sajalah daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.